dihormati Puan Rozalina binti Taib selaku guru tenaga pengajar kami dan rakan-rakan sekalian. Apa khabar anda di sana? Moga baik-baik saja ya. Nama diberi Siti Saidah Nadiah binti Suhaimi dan ini adalah antara ahli kumpulan saya dari kelas 1 Divisi 1. Kini kami akan membentangkan mengenai tajuk kami iaitu tanggungjawab sebagai seorang pemimpin dalam sesebuah organisasi. Hai, saya nak memperkenalkan kepada anda tentang syarikat kami iaitu syarikat Tasty Frozen Food Sdn Bhd yang diketuai oleh Puan Zainab binti Abdul Rahman iaitu pengasas kami, dan syarikat kami juga dimulakan pada 24 Julai 2002 yang juga beroperasi di Lot 15, Lorong 1/13, Bandar Indra Mahkota 25200 Kuantan, Pahang. Juga menghasilkan dan membekal makanan sejuk beku seperti popiah, kari pak, samosa dan lain-lain. Visi kami ingin menjadi sebuah syarikat makanan sejuk beku yang terkenal dan berjaya di Malaysia. Misi kami pula adalah menyediakan makanan sejuk beku yang berkualiti dan lazat kepada pelanggan. Jadi jangan lupa singgah. Yang pertama ialah persiapan. Pengurus sumber manusia mestilah membuat persiapan untuk syarikatnya. Ada dua hal yang perlu diberikan perhatian dalam persiapan internal dan eksternal. Faktor internal dalam persiapan seperti jumlah pekerja baru. Contohnya, pengurus sumber manusia ni juga bertanggungjawab membuat struktur organisasi atau lebih dikenali sebagai carta organisasi syarikat. Dan yang seterusnya ialah hal-hal yang berkaitan dengan jabatan. Faktor eksternal dalam persiapan pula ialah seperti hukum tenaga kerja. Apa itu hukum tenaga kerja? Hukum tenaga kerja ni ia adalah keselamatan dan kesihatan bagi pekerja di dalam syarikat dan di luar syarikat. Seperti contoh, sekiranya pekerja itu tidak hadir ke tempat kerja, majikan perlu menelefon pekerja tersebut untuk mendapatkan maklumat tentang pekerja tersebut. Selain itu, majikan atau rakan sekerja tidak boleh membuli pekerja tersebut kerana ia adalah kesalahan undang-undang di tempat kerja. Jadi sekiranya anda mendapati anda dibuli, segeralah membuat laporan agar anda selamat. Yang ketiga, pemilihan tenaga kerja. Selepas temu duga ini dibuat, pengurus sumber manusia ini bertanggungjawab dalam membuat pilihan bagi pekerja baru yang mana yang layak untuk jawatan yang ditawarkan oleh syarikat. Contohnya, pengurus sumber manusia ini perlulah menyediakan tugasan kepada pekerja untuk menubuhkan dan menjalankan orientasi dan program. Yang kedua ialah rekrut tenaga kerja. Latihan kepada pekerja baru seperti mengemas kini dan menyusun fail syarikat, cara nak menjawab panggilan masuk dan keluar itu semua peranan pengurus sumber manusia dalam syarikat. Pendek kata, pengurus sumber manusia ni akan mengekalkan kaki tangan organisasi dengan mewujudkan satu ujian merekrut dan menemu ramah pengurus program kaunseling mengenai perjalanan pemilihan calon dan menganalisis temu duga agar terdapat perubahan apabila pekerja keluar daripada majlis. Yang keempat ialah pembangunan dan penilaian pekerja. Pengurus sumber manusia ni perlulah memastikan pekerja dapat menguasai bidang mereka serta dapat tingkatkan kualiti kerja yang ada. Yang kelima ialah pemberi ganjaran pada pegawai. Okey, pengurus sumber manusia ni mestilah memberi ganjaran tepat dan sesuai dengan keadaan pasaran tenaga kerja yang ada supaya tak timbulkan masalah tenaga kerja dan kerugian pada organisasi. Contohnya, apabila seorang pekerja menjalankan tanggungjawab dengan sempurna dan menaikkan prestasi syarikat, pengurus sumber perlulah memberikan ganjaran dan gaji yang banyak agar dapat menaikkan semangat pekerja dalam menjalankan tanggungjawab. Manakala sekiranya pekerja itu ponteng kerja, pengurus sumber manusia ini perlulah memotong gaji mereka agar mereka sedar atas kesalahan yang dibuat. Hal ini akan membuatkan mereka berusaha dalam memajukan syarikat. Saya akan membentangkan mengenai tanggungjawab pengurus sumber manusia dalam syarikat. Okey. Pengurus sumber manusia bertanggungjawab dalam menganalisis, pengambilan dan perancangan keperluan tenaga manusia, memastikan keselamatan dan kebajikan pekerja dijamin, melaksanakan pelbagai tugas dalam skop tugas dan lain-lain yang boleh diberikan oleh pihak pengurusan, menyediakan latihan dan khusus yang bersesuaian kepada pekerja. Maksudnya, pekerja yang baru diambil untuk kerja itu, pengurus sumber manusia mestilah memberikan kursus dan latihan yang bersesuaian kepada pekerja tersebut mengikut skop tugas pekerja itu sendiri. Yang terakhir, dengan perancangan pengambilan strategik, menjalankan temubual peribadi awal. Baiklah, ini ialah situasi bagi isu moral K1
ponteng kerja. Pekerja A telah ponteng kerja secara sengaja tidak berturut selama 30 hari sepanjang 3 bulan pertama tahun 2020 tanpa sebarang kenyataan atau MC. Pekerja A juga bersikap tidak berdisiplin dan bertanggungjawab dalam pekerjaannya kerana tidak mengikut garis panduan syarikat serta tidak mengendahkan tugasannya sehingga menyusahkan orang lain. Okey, langkah-langkah penyelesaian isu moral yang pertama ialah gaya kepimpinan autokritik. Pemimpin akan menyiasat tentang kes pekerja A sekiranya terbukti bahawa pekerja A ponteng kerja, dia akan diberi hukuman oleh pemimpinnya. Pemimpin akan membuat keputusan tanpa memerlukan cadangan dan idea daripada pekerja lain. Pemimpin juga akan bertindak sendiri tanpa mengarahkan pekerjanya untuk bertindak dalam kes tersebut. Pemimpin akan memberikan notis amaran kepada pekerja A agar patuh kepada garis panduan, tetapi sekiranya pekerja A melakukan perkara yang sama, pemimpin akan terus membuat keputusan untuk menggantung pekerja tanpa gaji selama seminggu. Ketegasan pemimpin ini akan membuatkan pekerja takut untuk melanggar peraturan syarikat. Langkah yang kedua ialah penyelesaian isu moral kes 1 menggunakan gaya kepimpinan laissez-faire. Pemimpin akan mendengar cadangan daripada pekerjanya untuk membuat keputusan, tetapi cadangan haruslah tidak melanggar garis panduan. Contohnya, pekerja yang diberikan kuasa untuk membuat keputusan akan berbincang dengan rakan sekerjanya yang lain untuk menyelesaikan masalah pekerja A, dan beliau akan mengumpulkan cadangan daripada rakan-rakan sekerja dan memberikan cadangan tersebut kepada pemimpin untuk membuat perbincangan dengan pihak atasan. Keputusan yang akan dibuat akan dipertimbangkan oleh pemimpin kerana dia juga ingin mendengar alasan daripada pekerja A, dan pada masa yang sama pemimpin akan memberikan nasihat dan amaran kepada pekerja A agar tidak mengulanginya lagi. Pemimpin juga akan memberikan peluang kepada pekerja A untuk mengubah sikapnya itu. Tindakan yang dibuat oleh pemimpin ni akan meningkatkan semangat kepada pekerja A ni kerana pemimpin telah memberikan kepercayaan kali kedua kepadanya. Okey, seterusnya adalah isu moral yang kedua, iaitu konflik dengan rakan sekerja. Jadi saya akan bacakan situasi tersebut. Pekerja A dan pekerja B telah menimbulkan konflik kerana perselisihan faham yang tidak membawa bincang dengan baik, dan akibatnya suatu permasalahan berlaku antara kedua-dua belah pihak dan bersikap mementingkan kepentingan sendiri tanpa memikirkan orang lain. Masalah kerja mungkin timbul sebab sikap yang berbeza dan tidak sependapat. Apa yang kita boleh lihat, kadang-kadang konflik dengan rakan sekerja ni tidak semestinya konflik dengan pekerja dan pekerja saja. Mungkin kita boleh berlaku konflik pekerja dan majikan. Sebab apa? Mesti ada banyak sebab. Sebab konflik dalam organisasi, yang pertama adalah sebab-sebab umum. Yang kedua, sebab-sebab pada pihak atasan. Yang ketiga adalah sebab-sebab pihak bawahan. Ada pelbagai jenis konflik yang boleh berlaku dalam organisasi. Yang pertama, dalam diri sendiri. Faham? Seorang boleh mengalami konflik internal kerana suatu hal. Yang kedua, antara individu. Maksudnya perbezaan pendapat, persepsi atau tujuan. Yang ketiga, antara kelompok. Yang keempat, antara organisasi. Konflik yang terjadi pada organisasi yang dipicu oleh adanya ketergantungan pada antara satu sama lain. Menggalakkan semua orang terlibat dalam organisasi, iaitu setiap ahli organisasi diberi peluang untuk memberikan pendapat dan pandangan sebelum membuat keputusan. Seterusnya adalah langkah-langkah penyelesaian isu moral yang kedua dengan menggunakan gaya kepimpinan demokratik. Yang pertama, pemimpin akan meminta semua pendapat daripada semua pihak terhadap isu tersebut. Contohnya, pemimpin membuat satu mesyuarat untuk mengumpulkan semua pekerja dia ataupun semua pihak bagi memberikan ataupun mengemukakan pendapat mereka untuk masalah yang berlaku antara satu sama lain. Ini mungkin juga cara untuk menyelesaikan konflik yang berlaku di tempat kerja.
Kedua adalah pemimpin dia akan membuat penilaian semula berdasarkan pendapat-pendapat yang telah dibincangkan semasa mesyuarat, kemudian membuat keputusan yang diambil agar ada kepada semua pihak. Daripada keputusan dia tu akan menunjukkan kebijaksanaan dia dalam menangani masalah konflik yang berlaku di tempat kerja supaya ada kepada semua pihak dengan jawapan muktamad pemimpin tersebut. Selepas pemimpin berfikir dan menilai, dia pasti akan membuat keputusan berdasarkan penilaian yang dibuat sama ada dia nak mengekalkan mereka ni di jabatan yang sama ataupun berpindah ke jabatan yang lain, iaitu jabatan berbeza. Setelah itu, pemimpin telah membuat keputusan berdasarkan yang dibuat olehnya untuk memindahkan pekerja A ke jabatan yang berbeza ataupun jabatan yang lain agar dapat mengelakkan konflik yang berlaku antara mereka berdua. Anda haruslah berhati-hati dan jaga sikap tindak tanduk anda di tempat kerja. Jadi dengan itu, dengan tindakan pemimpin yang dibuat olehnya akan memberi semangat lagi kerjasama kepada pekerja dalam membuat keputusan yang terbaik dan bijak. Jadi kenapa konflik dengan rakan sekerja ni berlaku? Kenapa ya? Mungkin ada salah pengertian, ada salah faham, perselisihan faham dan termasuklah juga kegagalan komunikasi. Gaya kepimpinan yang mutlak iaitu pemimpin tertinggi akan bertanggungjawab untuk menentukan hala tuju organisasi. Langkah-langkah penyelesaian isu moral yang kedua dengan menggunakan gaya kepimpinan autokratik. Yang pertama, pemimpin akan memanggil pekerja A dan pekerja B. Ini kerana memudahkan lagi urusan pemimpin untuk menyelesaikan masalah konflik yang berlaku antara mereka. Yang kedua adalah pemimpin akan membuat keputusan dan tindakan terhadap mereka dengan mengasingkan mereka iaitu pekerja A dan pekerja B ke jabatan yang berbeza. Contohnya pekerja A ke jabatan yang lain dan pekerja B dikekalkan. Ia juga dapat memudahkan urusan semua orang dan tiada konflik dan perbalahan yang berlaku antara mereka. Jadi dengan ini mereka haruslah akur dengan arahan yang diberikan oleh pemimpin tertinggi mereka untuk memudahkan lagi urusan dan mendapat menyelesaikan masalah yang menyebabkan konflik itu berlaku lagi. Secara tidak langsung, pemimpin dapat memberhentikan ataupun menghentikan perbalahan antara pekerja A dan pekerja B kerana tidak perlu berinteraksi. Dengan ini juga dapat memastikan tugas dan matlamat organisasi dapat berjalan dengan lancar serta dicapai tanpa sebarang permasalahan. Jadinya, pemimpin mempunyai kuasa yang besar untuk menentukan hala tuju organisasi. Ini adalah contoh gaya kepimpinan autokratik. Saksikan. Fina, jangan ke sana. Nanti ada sesuatu. Alamak, kau masuk. Okey, selamat pagi semua. Hari ni kita akan adakan meeting. Meeting ni sekejap ya, saya busy ni. Jadi meeting ni berkaitan FRJS yang kita discuss minggu lepas. Link ingat tak minggu lepas? You ni serabut lah, kita tengok. Hish. Okey, sekarang ni benda ni kita dah discuss. Jadi sekejap Fidaus. Sekejap. Okey, sekarang ni saya ada tugas baru untuk awak semua. Jadi Fidaus, saya nak awak buat research background. Okey, Zaimah awak buat objektif dan Gantt chart. Okey, Lee awak buat bajet. Bajet tu pastikan 200k, genap 200k. I don't want exceed 200k, I tak nak kurang daripada 200k. Okay, so okay, benda ni I nak you all buat semula. Dan I nak apa lagi Lee? I ada buka Q&A session ke? Tak ada kan? Okay, so jangan tanya soalan. Alright, so sekarang ni I nak this report on my table 7:30 o'clock. I tak kisahlah you buat OT ke, you nak tidur dekat sini ke, tapi kesian you all tak dapat OT kan. Okay, tapi tak apalah. Alright, I nak this report on my table 7:30. Fidaus? Okay, you pastikan report di atas meja I. Itu pun saya nak ajar kau. Awak buat semula. Saya nak esok sebab saya ada meeting. Okay, dengan pihak pengurusan. Pastikan 200k. Ingat semua? Dah, itu je. Makan pun tak ada hari ni. 7:30 tomorrow. Dah bersurai. Susah macam tu. Saya plan kerja lain lah. Saya masuk UKM sajalah. Boleh tukar kerja lah. Okey, ini adalah contoh perkara yang bos tidak patut bercakap depan pekerja. Bos, boleh tolong tengokkan report saya tak sebelum saya send kat klien? Apa ni Nurul? You are doing a terrible job. Why is this? Sepatutnya sebagai majikan, tak perlulah nak ditegur macam itu sekali. Sebagai majikan, korang kena bagi arahan dengan jelas. Dan bila ada sesuatu tugasan yang diberikan kepada pekerja, sebagai majikan perlu sediakan sumber, training, bajet, support, deadline. Bila kita bagi arahan, tapi
Masih lagi pekerja tu buat benda yang salah, mungkin ada masalah dengan arahan tersebut. Dan kalau boleh, minta mereka kaji balik latihan mereka dan baca balik arahan dengan jelas. Okey, ini adalah alasan yang perlu anda elakkan bercakap depan bos, okey? Okey, sekarang kita ada projek baru dengan klien lama. Tapi kali ni saya nak awak kerja dengan yang lain. Saya tak boleh lah kerja dengan dia. Benda ni selalu jadi kat office. Benda ni lah yang dikatakan work politik ataupun politik kerja. Awak dah gaduh dengan dia satu hal, awak cakap dengan dia macam tu lagi. Lagi timbulkan problem dan tak pasal-pasal bos fikir macam-macam pula. Ataupun bos kena fikir dengan siapa pula. Awak nak kerja. Sepatutnya bincang dengan bos secara profesional. Bukan jadi tak matang, tak nak kawan dengan dia, tak nak kawan dengan dia, tak nak kerja dengan dia. Lu, kalau awak cakap macam tu depan bos, bermakna awak yang bermasalah, bukannya bos. Okey, kita teruskan dengan pembentangkan seterusnya, iaitu datang lewat ke tempat kerja. Isu moral yang ketiga. Contoh situasi, pekerja A sering datang lewat ke tempat kerja dengan selalu memberikan banyak alasan yang tidak munasabah. Dan ia menjatuhkan imej diri kerana tidak menjaga dan menguruskan masa waktu mengikut time apabila waktu bekerja. Maksudnya di sini, pekerja A sering lewat untuk datang sekolah dan memberi banyak alasan yang tidak munasabah kerana dia selalu datang lewat ketika waktu bekerja. Cara penyelesaian masalah isu moral 1 iaitu gaya kepimpinan demokratik. Gaya kepimpinan ini, ketua atau pemimpin memberi kebebasan kepada pekerja untuk menjana idea dan ketua membuat keputusan. Maksudnya di sini, ketua memberi ruang dan peluang kepada pekerja untuk memberi idea atau cadangan untuk dikenakan hukuman kepada si pekerja A yang datang lewat tadi. Okay. Kebaikannya, ketua dan pekerja dapat bekerjasama untuk membuat keputusan yang terbaik. Langkah-langkah penyelesaian isu moral 3 iaitu gaya kepimpinan demokratik. Langkah yang pertama, pemimpin memberi kebebasan kepada pekerja untuk menjana idea dan ketua membuat keputusan. Kedua, pemimpin menyuarakan masalah yang dihadapi dan meminta pekerja memberi cadangan yang bernas. Yang ketiga, pemimpin akan menilai cadangan yang diberi. Yang bermaksud, pemimpin akan menilai cadangan yang diberikan daripada pekerja-pekerja mereka. Yang keempat, pemimpin mengambil keputusan untuk menaikkan gaji jika pekerja dapat menghadiri dengan lebih awal. Itu antara contoh tindakan daripada pemimpin untuk pekerja A datang lebih awal ke tempat kerja. Yang kelima, tindakan pemimpin akan menaikkan semangat pekerja untuk datang awal ke kerja. Itu adalah langkah-langkah penyelesaian isu moral yang ketiga, iaitu dengan gaya kepimpinan demokratik. Seterusnya, isu moral yang sama, datang lewat ke tempat kerja. Dan situasi yang sama, iaitu pekerja A sering datang lewat ke tempat kerja dengan selalu memberikan banyak alasan yang tidak munasabah. Okey. Yang berbeza di sini ialah gaya kepimimpinannya. Yang di sini gaya kepimpinan autokratik. Gaya ini keputusan hanya dibuat oleh ketua saja, iaitu dia tidak beri kebebasan kepada pekerja untuk menjana idea atau apa-apa saja. Gaya ini diamalkan secara tegas dan mengikut peraturan dan kurang memberi kebebasan kepada para pekerja. Seperti demokratik sebentar tadi, banyak pemimpin memberi peluang untuk menjana idea, dan berbeza dengan autokratik, tidak memberikan apa-apa cadangan daripada pihak pekerja. Pemimpin buat keputusan secara sendiri dan mengarahkan pekerja untuk bertindak berdasarkan keputusan yang dibuat oleh pemimpin. Seterusnya, langkah-langkah penyelesaian isu moral 3 iaitu gaya kepimpinan autokratik. Gaya ini langkah yang pertama, pemimpin akan memberi arahan dan pekerja perlu akur dengan arahan tersebut. Pemimpin membuat kesepakatan kenaikan gaji atau tidak bonus buat mereka yang tidak patuh dengan masa bekerja. Itu adalah contoh tindakan yang dibuat oleh pemimpin sendiri tanpa cadangan daripada pekerja-pekerja. Yang ketiga, pemimpin buat peraturan yang lebih ketat
pemimpin memberi arahan dan pekerja harus akur dengan arahan tersebut. Dan yang kelima, tindakan pemimpin akan memberi kesedaran kepada pekerja untuk datang lebih awal. Ini adalah contoh isu moral yang biasa terjadi dalam sesebuah syarikat. Isu moralnya adalah pekerja ini tidak menjaga penampilan diri dengan kemas di tempat bekerja kerana tidak mementingkan penampilan yang menarik ini sambil lewa. Maksudnya, pekerja ini dia hadir ke syarikat dengan memakai pakaian yang tidak kemas, tidak bersesuaian dan tidak mengikut etika dan SOP yang telah ditetapkan oleh sesebuah syarikat. Ini menunjukkan beliau seorang yang tidak berdisiplin dalam etika pemakaian, manakala ia juga boleh menjejaskan imej syarikat dalam laluan organisasi serta tidak mengamalkan pemakaian yang sesuai ketika di tempat kerja. Okey. Penyelesaian masalah bagi isu moral 4 adalah penyelesaian berdasarkan gaya kepimpinan demokratik. Seterusnya, adalah langkah-langkah penyelesaian isu moral 4 iaitu gaya kepimpinan demokratik. Yang pertama, pemimpin meminta pekerjanya memberi cadangan yang boleh digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Maksudnya, pemimpin itu tersendiri berjumpa dengan pekerja tersebut dan meminta pekerja tersebut memberikan cadangan yang boleh pekerja tersebut gunakan untuk mengatasi masalah pemakaian tidak kemas tersebut. Seterusnya, pemimpin dan pekerja bersama-sama menilai tindakan pengubahsuaian penampilan pekerjanya. Pemimpin mengambil keputusan untuk tidak memberikan gaji kepada pekerja yang bermasalah itu. Tindakan pemimpin akan membuatkan pekerja itu mematuhi dengan arahan pemakaian. Maksudnya, dengan tindakan-tindakan yang diambil oleh pemimpin terhadap pekerja tersebut dapat menjadikan pekerja tersebut mematuhi lebih patuh pada arahan-arahan pemakaian yang ditetapkan oleh syarikat. Okey, isu moral seterusnya adalah berkaitan dengan pemakaian juga, tetapi terdapat beza di sini dari segi penyelesaian masalah, dari segi cara penyelesaian masalah. Okay, isu moral ni cara penyelesaian masalah dia kita gunakan penyelesaian masalah berdasarkan gaya kepimpinan kontingensi. Okay, langkah-langkah penyelesaian untuk gaya kepimpinan kontingensi adalah: yang pertama, pemimpin membuat tata cara pemakaian yang betul dalam syarikat. Maksudnya, pemimpin menunjukkan tata cara pemakaian yang betul dalam sebuah syarikat. Selain itu, pemimpin memberi nasihat dan teguran kepada pekerja. Yang ketiga, pemimpin memberi pendapat tentang pemakaian yang bersesuaian dan kemas pada pekerja A. Maksudnya, pemimpin itu sendiri dia memberikan pendapat tentang pemakaian yang sepatutnya pekerja A tersebut pakai di tempat kerja itu. Yang terakhir, tindakan pemimpin akan membuatkan pekerja memakai pakaian kemas ke tempat kerja. Dengan cara pemimpin ini sendiri, cara ketiga sini akan membuatkan pekerja A tersebut sentiasa memakai pakaian kemas semasa berada di tempat kerja. Yang terakhir sekali, refleksi. Kesimpulannya, sekiranya konflik dapat diatasi atau ditandingi dengan baik, maka akan harmonilah sebuah organisasi. Maksudnya, jika konflik dapat ditangani dan pemimpin membuat keputusan-keputusan bijak untuk menangani masalah ini, maka harmonilah sebuah organisasi. Namun demikian, sekiranya konflik dibiarkan berterusan tanpa ditangani, maka ia akan mencetuskan persengketaan dan pergaduhan yang menyulitkan kepada organisasi. Amalan supaya ketua cuba sedaya upaya untuk memahami masalah staf, dan ianya adalah satu perkara penting dalam mengelakkan konflik di peringkat awal. Begitu juga sebaliknya. Itu saja persembahan daripada kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Just stay at home. Kita boleh atasi masalah ini dengan bersama-sama. Stay at home, stay safe. Kita mesti menang. Okey, peringatan kepada rakan-rakan agar sentiasa duduk rumah dan jangan keluar rumah. Luangkanlah masa bersama-sama keluarga dan melakukan aktiviti bersenam, memasak, mengemas rumah agar dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara keluarga. Kita juga perlu mengamalkan 7 langkah mencuci tangan dengan betul sebelum makan dan selepas ketandas dengan betul. Bersama-samalah kita menjaga kesihatan dan keselamatan agar dapat mencegah dari COVID-19. Duduk di rumah, #stay at home. Jaga kebersihan diri setiap masa dan kerap membasuh tangan dan jaga jarak antara individu sekurang-kurangnya 1 meter. We are stronger together when we fight this as Malaysia. Here are a few simple tips from us that you can follow in order to help prevent the spread of coronavirus. Please be responsible and stay safe because I cares and we all cares about you.